Salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustaz Firdaus. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Betusan ini. Nombor metrik saya 31 DKB 18F1009 dari DKB 5A. Hari ini saya akan membentangkan tentang konsep penyiaran. Okey, definisi penyiaran adalah aktiviti mengadun dan memancarkan rancangan radio dan televisyen kepada khalayak di sekitar kawasan yang dapat diliputi oleh alat penerima siaran dengan menggunakan sistem analog, satelit atau kabel. Okey, bidang penyiaran dianggap sebagai satu jalan untuk mengenali Allah dengan lebih dekat. Okey, ciri-ciri umum komunikasi massa adalah bersifat tidak langsung, iaitu maklumat harus melalui teknologi media. Kedua adalah bersifat satu arah, iaitu tidak ada interaksi antara peserta komunikasi. Yang ketiga adalah bersifat terbuka, iaitu dibuka kepada orang awam tanpa sempadan. Okey, kita kembali kepada main topik utama kita. Okey, apakah maksud Islam dan penyiaran? Okey, Islam adalah agama yang menyuluh kehidupan, tidak pernah memisahkan mana-mana aktiviti atau perancangan dalam kehidupan daripada matlamat penciptaan manusia, iaitu untuk melaksanakan ibadah terhadap Tuhannya. Okey, penyiaran adalah penyebaran fikrah, ideologi, informasi budaya, akhlak dan idealisme dapat disebarkan dengan lebih meluas, cepat dan boleh dicapai oleh khalayak yang ramai dalam waktu yang singkat. Akhlak yang amat dititikberatkan oleh Islam adalah membentuk modal insan yang berkualiti adalah tidak memadai jika modal insan hanya dibangunkan dari aspek ilmu dan kemahiran semata-mata. Di Malaysia adalah bermula sekitar tahun 1930-an. Penyiaran di Malaysia adalah berdasarkan pemikiran British. Dengan melantik pengarah penyiaran David Little, pengaruh mereka amat kuat di Malaysia. Selepas 4 tahun barulah pelantikan anak tempatan, iaitu Dol Ramli, dilantik. Rancangan agama pertama kali disiarkan di Malaysia adalah pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Walau bagaimanapun, pada 1957-an siaran azan disiarkan pada akhir dan permulaan rancangan. Tujuan garis panduan adalah untuk memastikan semua bentuk penyiaran melalui radio dan televisyen di Malaysia memenuhi dasar-dasar dan aspirasi negara ke arah wawasan 2020. Semua stesen radio dan televisyen adalah dilesenkan di bawah Akta Penyiaran 1988 pindaan 1996. Bahan-bahan yang boleh disiarkan kepada umum adalah: yang pertama, menyokong wawasan negara. Yang kedua adalah menghormati sensitiviti ataupun kepekaan rakyat. Yang ketiga adalah memaparkan keindahan dan kemajuan negara. Yang keempat adalah menggambarkan masyarakat. Okey, medium yang digunakan oleh Malaysia pada masa itu adalah radio dan televisyen. Kenapa menggunakan radio? Kerana radio adalah maklumat yang disampaikan dalam bercorak setempat. Yang kedua adalah penyampaian dan penyiaran dalam bentuk bunyi. Okey, yang ketiga adalah mudah dimiliki kerana harga murah. Yang keempat adalah bersifat interaktif berbanding media cetak. Yang kelima adalah jarak jangkauan yang agak luas. Selepas itu, radio juga adalah bercorak setempat kerana jarak gelombang radio agak terbatas. Walau bagaimanapun, televisyen juga adalah medium utama untuk Malaysia menyiarkan sesuatu berita pada masa itu adalah kerana jumlah penonton yang ramai dan wujud kepelbagaian dalam penyiaran. Televisyen juga mempunyai elemen-elemen yang bergabung dalam penyampaian dan penyiaran audio visual. Televisyen juga jarak jangkauan yang luas yang dapat menyampaikan sesuatu berita dengan lebih jelas, berkeupayaan memberi gambaran dramatik dan sesuatu yang realistik. Televisyen juga adalah berkebolehan mengarah peristiwa, iaitu memberi fokus kepada peristiwa yang mustahak dengan menggunakan gambaran dan teknik-teknik penggambaran yang lain. Televisyen juga adalah bersifat interaktif namun agak terbatas berbanding internet.
Manapun terdapat beberapa aspek yang tidak boleh disiarkan di mana-mana medium penyiaran. Yang pertama adalah ideologi dan politik, yang kedua adalah aspek keagamaan, yang ketiga adalah ketertiban dan ketatasusilaan, yang keempat adalah aspek budaya sosial. Okey, dalam aspek ideologi dan politik, jika sesuatu berita itu menonjolkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Malaysia. Okey, yang kedua adalah bahan politik dari negara komunis yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara. Yang ketiga adalah menjejaskan imej negara. Jika sesuatu berita itu mana-mana berita lah yang menjejaskan imej negara, ia adalah dilarang sama sekali disiarkan di mana-mana medium penyiaran di Malaysia pada masa itu. Okey, dalam aspek keagamaan juga, mana-mana berita yang menonjolkan unsur yang tidak mempercayai Tuhan adalah dilarang sama sekali. Kedua adalah merosakkan kerukunan umat beragama. Yang ketiga adalah berita yang mengandungi penghinaan terhadap mana-mana agama di Malaysia. Dalam aspek ketertiban dan ketatasusilaan adalah mana-mana berita yang mengandungi hasutan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang negara. Yang kedua adalah berita yang memaparkan modus operandi kejahatan secara terperinci. Yang ketiga adalah memenangkan kejahatan atas keadilan dan kebenaran. Dalam aspek yang terakhir iaitu aspek sosial budaya, ialah mana-mana berita ataupun kebaanginan bercanggah dengan Akta Hasutan 1948. Yang kedua adalah mana-mana berita yang mengandungi ejekan dan menimbulkan kekeliruan terhadap adat istiadat yang diamalkan di Malaysia. Yang terakhir adalah berita yang menetapkan identiti suatu kaum dengan jenis pekerjaan tertentu. Bagaimanapun, ciri-ciri siaran berita yang dapat disiarkan kepada umum adalah ciri-ciri siaran yang menggambarkan gambar orang ramai yang mencerminkan masyarakat berbilang kaum. Selain itu, bersesuaian dan meyakinkan rakyat akan dasar-dasar dan rancangan semasa negara. Gestur asing yang boleh diterima oleh masyarakat Malaysia. Yang keempat adalah semua liputan, berita atau laporan kenyataan fakta dan perangkaian yang digunakan adalah benar dan boleh dipertanggungjawabkan. Sekian itu sahaja daripada saya, Peter Senini. Saya ucapkan ribuan terima kasih.